Nyanyi tu Mat, ada satu suara ni buatkan aku tekan. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so hari ni hari Senin. Macam biasa, kalau hari Senin Ashraf Channel, of course kita akan berkisahkan, berceritakan tentang cerita-cerita seram yang telah pun dikongsikan oleh korang kepada Acap. Tapi sebelum tu, sebelum kita mula macam biasa, korang jangan lupa tekan like. Like tu tekan dulu siap-siap. Jangan lupa tekan juga subscribe button dan juga hit bell notification. Yang mana-mana baru jumpa channel ni, Acap ucapkan selamat datang and have a look on all my content. Oh, cakap orang putih tak habis-habis. Alright, so malam ni Acap nak cerita tentang kisah. Nak lagi Acap akan cerita. So kalau korang nak tengok, korang kena stay sampai habis. And then jom kita baca doa sama-sama. So let's roll. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay. So kita dah baca doa, kita dah kita dah ready. So kita nak cerita hari ni, cerita tentang kalau korang dah tengok hari Khamis hari tu punya video, Acap ada cakap di hujung video yang Acap nak berjumpa dengan salah seorang pengawas keselamatan kat sini untuk kita berborak, untuk kita interview dia. Tapi tu lah, malangnya dia tak nak dalam kamera masa tu. Acap cerita dulu. Macam ni, Acap dapat jumpa dia. Acap dapat borak dengan dia sekejap, tapi dia tak nak recording. So dia kata, aku cerita dengan kau ni, kau ingat sendiri, lepas tu kau nak cerita balik, kau cerita lah. Dia kata macam tu. Tapi itulah, dia minta semua benda dirahsiakan. So kalau korang yang mana tahu Acap duduk kat mana, Acap harap korang boleh just relax, tenang, jangan fikir sangat, jangan nak kecoh sangat kan, sebab ini permintaan dia. Salah seorang dari pengawal keselamatan ni, aku tanya dia, bang, kat sini ada kisah-kisah seram tak? Aku tanya macam tu lah. Malam tu. Lepas tu dia kata, uish, kau nak cerita pasal kisah seram ni, ada tu memang ada lah. Dia kata, tapi itulah, dia kata, kau janganlah tunjuk muka aku. Kau janganlah ni kan. Dia kata, jangan bagi tahu sesiapa kan, takut benda ni efek ke management ke apa semua kan. So aku pun menghormati apa yang dia nak. So dia kata, bangunan aku ni ada 2 blok. Is it A and is it B? Alright, so aku pun tak sure sangat apa yang dia cerita ni betul ke tidak, ataupun dia mungkin nak borak dengan aku ke apa kan. Tapi tak apalah, sebabkan dia sudi nak bercerita, kita dengar and then kita anggap benda ni sebagai hiburan. Kalau kau nak percaya, percaya. Tak nak percaya, sudah kan. Dia pun cakap macam tu. Tempat ni dia ada parking lot banyak. Dia ada 4 tingkat. 1, 2, 3, 4 tingkat parking lot. Diorang buat parking lot banyak-banyak, tapi diorang hanya pakai 2 parking lot. Of course sekarang PKP. Lepas tu dia kata memang tak banyak kereta, that's why diorang tutup lot ketiga dengan lot keempat. Tapi sebenarnya lot keempat tu dia ada satu cerita. Dia ada satu cerita. Aku dah macam, cerita apalah kan. Lepas tu dia kata, dia ada satu cerita dia kata. Cerita ni jadi masa aku awal-awal kerja dulu, dia kata, dekat parking lot 4 ni ada orang pernah ganggu, dia kata macam tu. Aku macam, orang ganggu macam mana macam mana? Aku cakap, orang ganggu ke orang diganggu? Dia kata, orang kena kacau lah, orang diganggu. Aku macam, wow kan. Aku nak cerita ni pun aku mengamam, aku takut gila sebab dah lah aku kat sini kan. Dia kata, ada satu hari ni, tempat ni dia macam kind of baru siap tau. Dia baru siap. And then dulu kat sini laut. Kat sini laut tau dulu, dia kata. So banyak benda-benda yang tak selesai, and then diorang just bina this place. So kebanyakan benda-benda ni dia akan rasa macam terancam. And then yelah, biasalah kalau kau pun orang masuk rumah kau, orang kacau rumah kau, mesti kau koyak punya kan. Ada satu hari ni, one of dia punya kawan tengah bertugas tau, tengah malam. So dia kata biasalah, memang diorang kena jalan-jalan pusing-pusing dekat area-area sini, and then diorang kena naik dekat atas untuk check apa yang ada, apa yang tak ada. So biasanya kalau diorang nak naik dekat parking lot motor ni, parking lot kereta ni,
dia orang akan naik motor lah. Kan kau tahu kan yang naik apa tu, pusing-pusing tu kan. Dia kata macam tu. So malam tu dia dengan member dia 2 orang. Dia kata dia awal sikit 1 jam, and then jam yang seterusnya tu kawan dia. Dia kata masa dia naik atas tu, dia kata dia dah rasa tak sedap lah. Sebab starting dia naik dekat parking lot tu, memang kereta tu tak banyak tau masa tu. Tapi dia kata time tu musim cuti tau bro. Dia kata macam tu. Tu aku cakap memang banyak kereta lah, biasa lah pelancong datang apa semua kan. Tapi bro, masalahnya masa aku naik, first thing yang aku bau, satu bau wangian yang pelik. Dia kata macam tu. Dia macam bau sabun basuh baju tapi lagi kuat. Aku macam, aku tak tahu lah cakap macam mana. Tapi itulah yang aku bau tau masa tu. So aku pun jalan. Tapi tak ada apa-apa yang jadi lah pada waktu tu. Kawan aku pula naik sejam lepas tu. Lepas aku tanya dia apa jadi. Okay, masa kawan aku naik ni, dia cerita lah. Dia kata dia bau benda yang sama. Wangi gila kat atas tu. Tapi dia pun tak tegur apa-apa lah. And then dia pusing keliling, dia tengok tak ada apa-apa. Dia kata masa dia nak turun balik tu, motor dia tiba-tiba mati, Mat. Dia kata macam tu. Aku cakap, kau tahu lah, kalau nak tahu parking lot dekat rumah aku ni, sumpah aku cakap lah, selain daripada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dengan 4 sekarang dah tutup kan. Kau pergi tingkat 2 je dah cukup. Kepala otak dia bila malam tu gelap gila, Mat. Sumpah gelap gila. Aku sendiri yang duduk sini pun, biasa aku akan parking lot 1 je. Aku memang tak berani lah nak naik lot 2 tu. Walaupun kalau lot 1 tu dah penuh pun kan, aku akan cari ceruk macam mana pun nak parking walaupun tak ada kotak. Macam tu lah. Sebab nak naik blok kedua tu, dia punya energy tu, aku tak tahu lah macam mana nak cakap lah. Okay, sambung balik cerita brother ni. Enjin dia mati, dia kata. Lepas tu aku cakap, serius lah? Ya, serius. Habis macam mana? Dia walkie budak bawah. And then dia kata dia kata suruh minta bantuan lah nak naik jackkan motor dia sampai bawah kan. Tapi time tu dia dah sampai tengah-tengah parking lot tu tau, untuk dia turun balik. Lepas tu apa jadi? Aku cakap itu. Dia kata masa motor dia dah mati tu, dia try start. Tak boleh. Dia kata macam tu. So dia pun macam apa hal time tu dah 12.45 lah. Kau bayangkan 12.45 punya vibes, gelap, tak ada orang kan. Dia walkie, tolong naik tingkat 4. Motor aku tak boleh start pula waktu tu. So masa dia start tu, tiba-tiba dia dengar bunyi daripada arah apartment punya pintu besar tu terbuka tau. Macam tu. So dia macam ada orang ke kan. So dia pun tengok dekat area pintu tu, pintu besar tu. Dia tengok pintu tu macam ni terbuka, and then tutup. Tapi tak ada orang. Dia tak nampak lah ada orang cross ke apa, ataupun mungkin dia lambat pandang ke, orang tu dah jalan ke, dia tak tahulah. Tapi waktu tu memang tak ada orang. Lepas tu aku tanya, lepas tu macam mana orang tu, ada orang naik tak? Naik motor tak? Dia kata jadikan cerita, budak ni setengah jam juga dekat atas tu. Dia walkie tak ada orang. Dia walkie bukan tak ada orang. Dia walkie, orang tu kata on the way. Sampai dia kata jap sampai. Lepas tu lepas setengah jam dia duduk kat tepi tu, dia pun start bakar rokok. Dia kata masa start bakar rokok tu, kan gelap suasana tu. Dia petik je lighter. Time tu kawasan dekat tempat tu terang. Dia kata dekat hujung blok tu, dia nampak ada satu lembaga hitam. Aku cakap, dia kata memang real. Tapi time tu dia macam, dia buat tak nampak dia pandang tempat lain. Lepas tu dia macam, dia tunggu bantuan sampai, dia kata pada waktu tu lah. Lepas tu, time dia isap rokok, dia rasa macam benda tu makin lama makin dekat. Kau bayangkan, makin lama makin dekat. Okay, lepas tu aku macam mana kan? Lepas tu dia macam tu. Aku dah macam kenapa pak cik ni kan? Aku cakap kenapa cik? Dia buat apa? Dia pada waktu tu masa dia isap rokok, dia rasa benda tu dah kat sebelah dia. Time tu dia duduk atas motor, dia kat sini, benda tu dah kat sini. Dia memang rasa ada 2 orang dekat atas motor tu, tapi dia tak berani nak toleh lah pada waktu tu. Memang dia kata time tu orang tu dah seram sejuk, memang sejuk yang sangat-sangat sejuk lah. Lepas tu pelan-pelan dia pusing, dia walkie sekali lagi. Kau kat mana kau kat mana? Tak ada orang saut pada waktu tu. Time tu dia dah berpeluh, tapi dia tak bergerak apa-apa. Dia buat tak tahu je, dia kata.
Lepas tu dalam 10 minit macam tu dia dengar bunyi motor. Lepas tu dia macam dah lega lah. Dia dengar bunyi motor and then dia lega. Lepas tu dia nampak ada budak naik daripada tingkat 3 and then pergi kat tingkat 4 tu pusing keliling. Macam tengah cari something. Lepas tu dia pun angkat tangan dia. Dia angkat tangan dia, dia petik lighter. Dia angkat tangan dia, dia petik lighter. Dia kata waktu tu. Tapi masalahnya budak ni pusing. And then budak tu turun. Macam tak nampak dia dekat situ. Oh, time tu dia dah tak sedar hati lah. Dia berpeluh lah. And then dia rasa badan dia memang tak boleh nak buat apa kan. Selain dia angkat walkie tu. Lepas tu dia walkie. Weh, kau tak nampak aku ke? Weh, tak nampak aku ke? Aku kat tepi ni. Kat kereta biru ni. Weh. Waktu tu. Tapi tak ada orang pun nyaut. Dia kata. Time tu dia memang jam. Dia memang rasa benda tu kat sebelah. Kau tahu tak apa dia buat waktu tu? Dia turun daripada motor. And then dia nak berjalan turun ke tingkat 3 tu. Dia ada macam cerun lah. Dia turun bawah. Dia jalan. Lepas tu dia kata masa dia turun bawah tu ada satu pakcik tua naik atas lalu sebelah dia. And pakcik tu tanya dia, nak pergi mana? Boleh pakcik teman? Berlari member tu, Mat. Berlari turun bawah. And dia kata masa budak tu lari turun bawah, walkie masuk. Weh, kau kat mana weh? Dia kata, aku dah cari kau ni daripada tadi ni, tak jumpa-jumpa. Tingkat 3. Vung. Dengar bunyi motor. Lepas tu pusing. Barulah budak tu nampak yang si brother ni dekat tingkat 3. And then dibawa turun kat bawah. So masa dia bawa turun dekat bawah, dia cerita dekat geng-geng guard dia. Lepas tu geng-geng guard dia macam, ya kau ni kan macam tu kan. Lepas tu dia kata macam, betul tu, sumpah tu, aku lalu benda ni tu. Dia kata macam tu. Lepas tu jadi geng-geng guard dia 4 orang, 5 orang. Naik terus tingkat 4 dia kata waktu tu. Masa naik balik tingkat 4, motor brother ni tak ada kat situ. Kau bayangkan. Dia orang cari motor brother ni tak ada kat situ. Lepas tu dia kata, kau kat mana sih? Aku kat tingkat 4, Mat. Serius aku cakap, aku tak tipu kau. Uish. Kau jangan main-main. Tak ada pun motor kau. Ada. Tadi ada kereta biru kat sini. Dia kata macam tu. Tak apa. Kita pergi tempat lain. Dia orang turun tingkat 3. Dia orang pusing. Motor member tu tak ada. Dia ingat dah kena gembat lah. Lepas tu masa ke lepas dia dah jalan ke arah tingkat 3 ni, dia orang semua turun ke tingkat 2. Masa dia orang sampai kat tingkat 2, dia orang pusing. And dia orang jumpa motor Mamat ni. And dekat sebelah motor Mamat ni ada kereta biru tu. Kau bayangkan, masalahnya Mamat ni dah sampai tingkat 4 dah. Dia buat pusing. Tapi kenapa motor dia boleh ada kat tingkat 2? And then macam mana dia turun tau. Dia turun daripada tingkat kedua tu. Dia turun. Sepatutnya dia akan jumpa tingkat 1. Tapi budak tu yang dia walkie tu jumpa dia kat tingkat 3. Faham tak? And siapa atuk tu? Faham tak? Sampai hari ni, oh shit. Sampai hari ni sebenarnya pakcik tu cerita tingkat 3 dengan tingkat 4 ni, lepas 12.30 malam, dia orang akan light off. And then, tak ada orang akan keluar daripada situ. Sebab, menurut dia orang, tingkat 3 dengan tingkat 4 ni, ada seorang pakcik tua yang sentiasa berlega-lega setiap tengah malam. Tak tahu nak pergi mana. Dan, beberapa footage CCTV pernah terakam pakcik ni. Tapi dia tak boleh tunjuk akulah sebab dia kata benda tu private kan, privacy tempat ni. So, itu antara cerita yang dia cerita dekat aku. Time dia cerita kat aku tu, Mat. Time tu dah pukul 10 lebih. Sebab aku tak ada benda nak buat time tu. Aku turun lah, aku pergi tanya dia kan. Aku naik. Ni cerita aku pula. Aku naik. Lepas aku dah cerita dengan dia tu, aku naik. Aku naik lift lah, of course lah kan. Aku naik lift. Masa aku naik lift tu, Mat. Ini aku mengemang juga. Aku nak share dengan korang, aku tak kira. Aku naik lift. Benda ni berlaku 2 hari lepas. 2 hari lepas. Hari ni apa? Senin. Ahad, Sabtu. Sabtu lah, betul lah. Aku naik lift. Aku tekan. Aku pun tunggulah. Aku tengok phone selak. Lepas tu, lift tu naik lah. Kau boleh rasa kan kau dalam lift kan? Lift tu naik. Nak jadikan cerita dia waktu tu. Lift tu stop. Ting! Buka. Lift tu buka lah. Aku pun keluar. Masa aku keluar pintu tu, Mat. Aku punya lift tu stop kat tingkat 4. Sumpah tu, serious shit tu. Aku tak tahu nak cakap apa time tu. Kau bayangkan, kau pernah kan alami situasi yang engkau
kau tengah main phone, kau tengah leka, and then kau keluar daripada lift tu. Masa aku keluar lift tu, kat depan lift tu ada tingkat, ada nombor tingkat. Tingkat 4. Sekejap lagi aku tunjuk korang. Lift tu punya tempat. Sekejap lagi aku keluar, aku tunjuk korang. Tak apa, aku shoot kat dalam ni dulu. Aku keluar, aku tengok 4. Time tu kalau kau jadi aku, apa jadi? Apa reaction kau? Aku je yang dalam lift tu, Mat. Kau bayangkan, aku seorang je dalam lift tu masa aku masuk. Lepas aku jumpa brother tu, dia cerita dengan aku benda ni. Adalah 2-3 cerita, tapi itu nanti lain kali lah kan. Yang ini yang paling aku ingat. Benda ni yang paling aku nak share sekali. Aku naik lift, aku seorang je dalam lift tu. Dia stop kat tingkat 4. 3A lah. 4. Aku dah macam, what? Time tu meremang aku, Mat. Masalahnya, aku tekan lift tu balik. Lift tu dah naik. And then dia stop kat tingkat. Lift tu terbuka. Ada orang keluar. Aku dah keluar tingkat 4 kan. Time tu aku dah berpeluh, Mat. Sumpah aku dah berpeluh. Aku tekan lift tu. Tunggu. Aku tunggu lift tu turun. Masa aku tunggu lift tu turun, kau tahu kan, kalau kat situ kan ada pintu dia kan. Ada pintu dia. Dia bunyi cek, cek, macam tu. Time tu lagi lah kaki aku rasa longlai gemalai, Mat. Lagi aku buat korang turun dekat mana tempat tu kan. Okay, tingkat 4 ni dia swimming pool tau. So, mana ada orang jalan swimming pool tengah-tengah pukul 10 ke 11 kan. So, macam tu lah. Time benda tu jadi, aku memang, kaki lembik, Mat. Aku memang terperanjat lah. Lepas tu, yelah, kau rasa kau dalam cerita tu buat sementara. So, bila lift tu sampai dekat aku dah goyang lah. Aku goyang, Mat, kan. Kan takut aku masuk lift, member kat belakang pula kan. Tapi aku macam, tak yalah, aku nak buat apa? Takkan aku nak stay kat tingkat tu lama kan. Aku mau masuk. Aku terus duduk tepi lift tu. Macam tu lah, kan. Dia seram-seram, sejuk lah. Aku macam ting. Sekali lagi lift tu terbuka. Time tu aku punya kaki sekali lagi lembik, Mat. Sebab apa? Masa lift tu buka, aku nampak sekali lagi nombor 4 tu. Dahsyat, Mat, dahsyat. Tapi yang itu, aku nak bagi tahu korang lah, siap-siap. Yang itu bukan seram, itu kebodohan aku sendiri. Sebab aku masuk lift, aku terus duduk tepi. Siapa nak tekan nombor rumah aku tu kan, tingkat rumah aku tu. Kalau tak ada orang tekan, memanglah pintu tu terbuka. So aku macam aku macam, 4 lagi. Takkan 4 lagi. Lepas tu aku tengok kat lift tu. Lah, siul aku tak tekan apa-apa. Aku macam, wow betul kan. Cuak-cuak kan. So aku pun tekan lah nombor yang rumah aku kan. Aku pun duduk balik. Aku duduk tengok. Sampai kat tingkat rumah aku. Aku pun keluar. Aku keluar. And then aku pergi lah kat rumah aku kan. Aku buka pintu slow-slow. And then aku masuk dalam lah. Masa aku masuk dalam tu, aku dengar satu lagi bunyi. Macam ada orang kulu kili depan blok aku tu. Tapi aku tak ambil pot sangat lah tu. Sebab ramai je orang lagi kan duduk sini. Mungkin orang tu pergi buang sampah kat ujung tu ke apa kan. So aku macam tak tahu, aku buat bodoh je. Tapi time tu memang jantung aku laju lah, Mat. Memanglah aku tak nampak apa-apa kan. Tapi kalau kau kat situasi tu, macam tu lah rasa dia. Macam tu kan. Tapi aku steady lagi. So aku macam okay lah. Time tu aku pun dah berpeluh apa semua. Aku pun ganti baju apa semua. Aku capai tuala, aku nak mandi. Yang ni pun ada satu cerita lagi. Aku pun start mandi. Aku punya orang, kalau mandi, aku akan buat bilik air tu konsert. Bilik air tu tempat konsert aku. Aku pun macam masuk bilik air apa semua. Aku pun steady nyanyi. Aku nyanyi lagu ni. Lagu apa? Yang ni. Tanpamu, akulah yang rindu. Lagu tu. Aku pun masuk, aku pun start nyanyi. Mengemang belum aku. Aku masuk, aku pun start nyanyi. Masalahnya aku nyanyi tu, aku nyanyi laung gila kan. Lepas tu air bunyi shhh macam tu kan. Lepas tu bergabung dengan suara aku. Tanpa dirimu, hilanglah manjaku. Macam tu aku nyanyi. Lepas tu masa aku tengah nyanyi tu, Mat, ada satu suara ni buatkan aku terkedu. Siul lah. Aku benci gila nak cerita balik benda ni. Sebab aku kat tempat ni kan. Tapi sebabkan korang, aku share juga lah. Dia macam kat rumah lama aku dulu lah. Tempat studio lama aku. Yang korang cakap, abang rindu lah nak tengok studio lama kan. Sebab dulu lagi seram. Kau tak tahu apa aku lalu kat situ.
Kan, this the place, the new place pula kan. Sebab tu sometimes bila korang nampak aku tak buat video ke apa, dia ada sebab dia. Of course ada sebab dia. Okay, tak apa. Back to the story. Masa aku nyanyi dan nak chorus tu, engkaulah yang satu. Part tu, aku dengar satu suara cakap macam ni. Mandi. Suara orang tua. Garau. Mandi. Macam tu boleh bagi sekali. Abang terdiam kan? Abang terdiam terus. Seram sejuk. Ya, meremang bulu roma aku, Mat. Aku mandi balik kan. Gila kau. Oi, takkan aku nak sambung nyanyi. Aku mandi laju. Masa aku keluar, aku pakai baju apa semua, aku masuk kat bilik sebelah ni. Masa aku masuk kat bilik sebelah ni, itu pun satu hal lagi. Langsir aku ni. Macam ni. Aku macam, apa hal pula ni kan? Ada angin tiup masuk dalam. Aku dah seram. Aku buka lampu. Aku pergi kat langsir. Pelan-pelan aku selak langsir. Lepas tu aku terperanjat, Mat. Sebab pintu sliding door bilik tu aku tak pernah buka pun. Allah, mak terlanggar pula. Aku tak pernah buka pun. Tapi malam tu dia terbuka sikit dan ada angin masuk. Time tu aku lagi seram, Mat. Dah lah benda tu terbuka. Aku tengah nyanyi, orang sound pula kata mandi kan. Time tu malam tu memang aku tak tidur. Aku apa lagi kan. Aku ambil keputusan berani waktu tu. Aku cari kunci rumah aku. Aku cari kunci kereta aku. Aku start kereta. Aku terus balik rumah mak aku. Tak boleh bang. Tak boleh nak tidur sini kan. Malam tu dah jadi macam tu. Memang aku takut lah. Tapi aku tak cerita dengan mak aku pun pasal benda ni. Tapi tu lah yang aku lalu. Aku tak tahu lah. Cerita brother tu aku rasa diisi lah tu. Kan guys. So aku jadi macam okey lah. Nantilah aku akan share lagi 2-3 cerita yang dia cerita kat aku. Tapi cerita pasal pakcik ni. Kau ambitious sesuatu lah. Korang nak tengok tempat tu kat mana? Ke tak payah? Ke macam mana? Kan aku bawa korang kan tak jadi cerita seram. Boleh jadi vlog pula. Nak bawa ke? Tak apa lah. Lain kali aku bawa kau. Tapi aku boleh bawa kau dekat bilik ni. Jom. Ya. Aku lately ni suka jadi vlog. Jadi blogger pula kan. Okay. Ini bilik dia. Aku rasa korang banyak kali tengok. Ni. Kat sini. Angin tu dia macam tolak-tolak kat sini tau. Tolak-tolak kat sini. Sliding door belakang ni, terang tak. Aku tak pernah buka. Ya. Aku takut lah main silap-silap ni sekejap lagi. Macam buat hal. Macam tu lah. So itu cerita dia yang aku dapat kongsi malam ni. Untuk bawa korang ke the place tu nanti lah kot. Kan aku takut kan apa-apa jadi kan. Ke malam sikit ke nanti lah. But itu ada benda yang jadi lah. Sekejap letak balik. So itu dia lah benda yang jadi kat aku waktu tu. Aku tak tahu nak cakap macam mana. But the thing is real bro. I just hope benda tu tak datang kacau aku. Sebab kau tahu kan bila kita borak pasal benda ni ada kat sini. And then this is their place. So macam tu lah. So aku harap korang doakan tak ada apa-apa yang jadi kat aku. Buat gambar aku dah jadi Ultraman dah. Okay. So itulah dia. Benda yang aku rasa aku dah lama tak lalu as a horror storyteller. So hari ni aku share dengan korang. Terpulang lah pada korang nak percaya ke tak. Tapi itu yang aku lalu. And aku rasa it's a good day untuk aku share dengan korang. Sebab sebelum ni aku banyak kisah pasal kisah orang kan. So hari ni why not aku share sendiri kisah aku kat korang. Might be video ni tak sepanjang video-video yang sebelum ni. Tapi itu lah aku boleh tell dengan korang. So kalau korang mungkin duduk apartment macam aku, duduk kondo macam aku, ada juga benda-benda misteri kat kawasan korang ni, aku just cakap beware lah. Jangan cari sangat tu. Sebab sometimes benda ni aku tak tahu nak cakap apa. Benda ni memang ada of course kan. Sebab brother yang cerita dengan aku tu pun cakap kenapa kalau aku kalau aku nak share kat rumah aku ni ada 25 tingkat tau. Tingkat atas tu rooftop. And then ada satu tingkat 23 ke 24 aku tak ingat. Dekat lift tak boleh tekan. Dekat lift tak boleh tekan. And then kau tak boleh pergi kat tempat tu. Tapi aku tak sure takkan tak ada orang duduk dekat tingkat 24 tu. Aku nak sangat pergi Mat. Tapi
Baru kena sergah lift terbuka ke tingkat lain pun dah goyang. So aku tak nak benda-benda yang tak patut jadi. Sebab aku pun duduk seorang, kan apa-apa jadi kat aku, siapa nak tolong kan? Takkan lampu kipas yang nak tolong aku. Betul tak? So macam itulah cerita dia yang aku nak kongsi dengan korang. So aku harap korang suka untuk video kali ni. Aku harap boleh share dengan korang lagi untuk next session. So insyaAllah kita jumpa Khamis ni. Untuk macam biasa kita cerita balik. I'm so sorry kalau korang frustrated ke kan. Korang Allah nak dengar cerita macam biasa bang, macam ni tak syok. Aku sorry lah, aku tak boleh nak puaskan hati semua korang, semua orang kan. Tapi aku nak share dengan korang apa yang aku lalu. Itu je. Alright. So aku rasa cukup sampai sini lah kot. Nasib baik sekarang ni siang lagi, tengah lagi aku okey lagi. Biasa aku rekod malam tau, tapi sebabkan benda ni aku kena rekod siang lah. Jangan buat hal mat. Sekarang sekejap lagi aku tengah shoot kan, dia berhenti. Mampus. Mana aku nak lari kan. Okay. So sampai sini saja video aku pada malam ni. So korang jaga diri. Kat mana pun kita duduk, kat mana pun kita berada, just ingat benda tu ada. Jangan cabar, jangan buat-buat cerita kalau benda tu tak ada. Jangan panggil kalau dia tak datang. Jangan cari kalau dia tak nak jumpa. So I see you when I see you. Kita jumpa di video akan datang. Aku takut ni mat. Sumpah aku tengah takut ni. Okay, but alright, I'm okay. I just meremang sikit je. Alright, so bye. Assalamualaikum semua. Jaga diri. Ciao dulu. Bye. So ni aku duduk kat sini lah time tu. Aku dah terperanjat, aku duduk sini. Lepas tu aku lupa nak tekan lift tu. Memang terperanjat lah mat. Sampai dah guys. Nak maghrib ni kan, tapi tak apa lah, kita try.